Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung untuk pecutan pula. Okey, 9.2. So ni adalah last topik lah. Untuk pecutan, mula-mula kan awak nak tahu lah apa tu maksud pecutan. Okey, pecutan ni macam awak bawa kereta dan tiba-tiba awak lajukan kereta awak tu. So kita panggil dia sebagai pecut. Tapi kalau awak slow, kita panggil nyah pecutan. Nyah ni kalau kita slow kan. Yang ni kalau kita bawa laju lah, daripada kita start, semakin lama semakin laju. So kita panggil sebagai pecutan lah. Okey, so, untuk pecutan dia punya formula dia adalah, dia ada formula dia. Untuk pecutan, formula dia adalah perubahan laju. Kita dah belajar laju kan. So kalau pecutan, perubahan laju bahagi dengan masa. Ni adalah pecutan. Jadinya nak cari pecutan, awak kena kira perubahan laju. Perubahan laju ni maksud dia laju akhir tolak dengan laju awal. Itulah maksud dia perubahan laju. Kalau perubahan, dia kena ada laju akhir tolak akhir pula. Dia laju akhir tolak awal. Kalau perubahan, dia kena ada ni lah, penolakan lah. Maksudnya daripada yang akhir tolak yang awal. Kalau perubahan laju, maksudnya laju akhir yang tolak laju awal. Okey. So untuk kita cari pecutan, contohnya dia bagi kereta tu bergerak dengan laju 100. Okey, bergerak dengan laju 100 km per jam. Okey, kereta, kita tulis Okey, kereta bergerak 100 km per jam. Lepas tu kereta tu diperlahankan. Kita dah tengok dia punya keyword pun kita tahu kan. Kalau diperlahankan, pecutan ke nyah pecutan? Of course lah nyah pecutan kan, sebab slow. Okey, so diperlahankan kepada 100 km per jam dalam masa short form 1 minit. Okey, so sekarang ni adalah situasi pertama. Kereta tu dia bergerak, tapi dia bergerak daripada 110 km per jam. Lepas tu dia slow, diperlahankan kepada 100 km per jam dalam masa 1 minit. Okey, so keyword dia, apa yang disebut dulu, disebut dulu yang mana? Disebut yang ni dulu kan. So yang ni dia akan jadi laju pula. Dia akan jadi laju awal. Sebab dia start dulu. So dia akan jadi laju awal. So biasanya laju awal ni kita akan label dengan U ya. U. Kalau laju akhir, kita akan labelkan dengan V. So V tolak U Okey, so yang mana V? Of course yang ni. Dia perlahankan kepada 100 km. So awak ada U, laju awal awak 110, laju akhir adalah 100 dalam masa 1 minit. Yang ni awak punya masa Kalau yang ni nampak tak? So dia punya U dan juga dia punya V. Kalau awak nampak keyword kan, sekarang ni nak tentukan dia ni pecutan ke nyah pecutan. Kalau kita nampak kan, dia punya U tolak, dia punya V tolak U. 100 ni tolak dengan 110. So awak dah nampak dah, dia punya nombor tu akan dapat negatif lah. 100 tu lebih kecil daripada 110 kan. So bila 100 tu tolak 110, so kita akan dapat nilai negatif. So bila negatif, dia adalah kategori nyah pecutan. Ni teacher nak tunjuk dekat awak je, beza nyah pecutan dengan pecutan. Tapi kalau dia bagi tahu, contohlah dia kata kereta bergerak kereta bermula dari keadaan rehat. Dari rehat mencapai laju 30. Okey, awak rasalah kan, kalau dia kata keadaan rehat, maksudnya laju dia berapa? Dia tak bergerak tu. Kalau rehat, maksudnya laju dia adalah kosong. Kan? So rehat ni maksudnya dia bermula dengan laju yang 0 meter per saat.
Lepas tu dia bergerak 30 meter per saat. So maksudnya dia punya keadaan rehat ni, dia adalah dia punya laju awal. So dia punya laju akhir adalah 30 meter per saat. Sebab rasa kalau V tolak U kan, laju akhir 30 tolak dengan U, 30 tolak kosong. So kita akan dapat positif. So bila positif dia adalah pecutan. Kalau negatif tadi kan, negatif. Kalau negatif dia adalah nyah pecutan. Kalau positif dia adalah pecutan. Ni nak jawab beza je ni, pecutan dengan nyah pecutan. Macam mana pula kalau dia suruh awak hitung? Awak nak hitung dia kan. Okey, nak hitung dia punya pecutan dan juga nyah pecutan. Okey, tengok yang ni. Dia ambil kalau lain. Okey. Untuk nak cari pecutan, buatlah pecutan sama dengan laju akhir 100 tolak dengan 110. Sekarang ni unit dia dah sama, so kita boleh buat kat luar saja. Per jam bahagi dengan 1 minit. Dekat sini awak akan tu sikit. Sebab apa? Sebab awak punya unit awak dalam minit. So kita akan kena tukar dia kepada minit dulu, kepada jam dulu. 1 bahagi 60. Okey, so bila kita kira, yang ni kita padam sekejap. So bila kita kira 100 tolak dengan 110, kita kat atas ni kita dapat negatif 10 km per jam. Dekat bawah ni adalah 1/60. So bila kita tekan saja kalkulator, kita akan dapat negatif 10 bahagi 1/60. So kita akan dapat negatif 600 km per jam kuasa 2. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau untuk unit pecutan, dia kena bahagian masa tu kena kuasa 2. Sebab itulah first kali kena samakan dulu J dengan J tu. So kalau J dengan J, dekat bawah ni J kan tadi kan. So bila J dengan J, dia akan jadi J kuasa 2. Ingat, kalau unit untuk pecutan, dekat masa tu dia akan jadi kuasa 2. Okey, kita try yang bawah pula. Yang dekat bawah sama juga pecutan. Okey, laju akhir kita 30 tolak kosong. So bila 30 tolak kosong dapat 30 jugalah. Tapi kita tulis juga kod awak keliru nanti kan. Okey, bahagi dengan 20 saat. Kenapa yang ni tak perlu tukar? Sebab yang ni awak punya laju awak tu dalam unit saat kan, meter per saat. Masa awak pun dalam saat juga, so tak perlulah tukar. Okey, so tak perlulah tukar, nak tukar pada minit ke tak perlu. Okey, so 30 bahagi 20, 30 meter per saat bahagi 20 saat. So kita akan dapat 30 bahagi 20 dapatlah 1.5 meter per saat kuasa 2. Sebab kalau pecutan, yang masa tu kena ada kuasa 2. Tu beza pecutan dengan laju. Okey, so macam ni pula nak tukar unit. Dia lebih kurang sama macam laju, cumanya kalau nak tukar unit, okey, teacher nak tunjuk satu saja contoh dekat awak. Contohnya adalah 80. Okey, 80 meter per minit. Okey, 80 meter per minit per saat. Nampak tak? Dia dua kali. Dia dua kali per tu. Bila dua kali per, ingatlah, kalau dua kali per maksudnya dia adalah pecutan. Kan? Lepas tu dia suruh awak tukar kepada dia suruh awak tukar kepada unit meter per minit per apa? Per minit juga. Meter per minit per minit. Minit dua kali. Okey, sama juga step macam kita punya laju tu. Okey, tukar dulu ni dalam bentuk pecahan. 80 meter per minit per dengan saat. Takkan nak buat saat saja, kena buat 1 saat. Okey, kita nak tukar kepada meter per minit per minit. Okey, lepas tu kita buat dulu macam ni.
kita nak yang atas ni meter per minit. Yang bawah ni kita nak minit. Okey, cuba tengok. Dia punya yang atas tu sama tak? Unit dia. Sama dah kan? Okey, so bila sama tak perlulah kita tukar. So sekarang nak tukar saat kepada minit saja. Okey, so bila yang atas dah sama, kita salin je balik. 80 meter per minit. Okey, kalau saat nak tukar pada minit, kena buat apa? Kena bahagi 60. Ni lah. 60 minit. Okey, so kita akan dapat 80 bahagi dengan 1/60. Ni meter per minit. Yang ni minit saja. So kira saja kalkulator 80 bahagi dengan 1/60. So kita akan dapat 4,800. Sekali lagi teacher nak bagi tahu, kalau yang macam ni awak kena buat macam ni. Kalau yang macam ni awak boleh buat cara kira macam ni. Boleh buat macam ni 80 bahagi 1/60 macam ni. Kira kalkulator macam ni So dapatlah 4,800. Unit dia apa tadi? 4,800 meter per minit. Alamak, tak muat. Okay, jawapan salin je balik dia punya unit yang dia nak tu. Okay, ni start yang pertama. Okay, macam mana pula kalau dia nak awak tukar kepada 80 meter per minit per saat tadi? Dia nak awak tukar kepada kilometer per minit per saat. Okey, sabar kan? Okey, so yang ni macam biasa juga. Kita tukar dulu kepada bentuk pecahan. 80 meter per minit bahagi dengan 1 saat. 1 saat. Lepas tu nak tukar kepada apa? Nak tukar kepada kilometer per minit. Sama ke? Lain kan? Okey. Per dengan saat juga. Kilometer per minit dan juga saat. Saat dah sama. So, bermaksud awak kena tukar dulu yang bahagian atas. Sebab apa? Dia tak sama. Yang tu meter per minit. Yang tu pula kilometer per minit. Tukar dulu yang atas. Okay. So, ingat tak step nak tukar yang laju tu? 80 meter per minit. Tukar dulu satu-satu Okay, teacher buat satu kolom baru kat sini lah. Kita buat kat sini. Ingat balik yang kita nak cari laju tu. Jadinya, kalau 80 meter per minit, 1 minit lah kan? Nak tukar kepada kilometer. So, kalau meter nak tukar, kita punya minit dah sama dah. Nak tukar meter kepada kilometer, kena buat apa? Kena bahagi 1,000. Okay, bagi 1,000 boleh dia dapat dalam kilometer. So, yang bawah kena ubah tak? Tak perlu ubah sebab dua-dua dah dalam minit. So, kita boleh buat saja minit. Jadinya yang bahagian atas ni kita dah settle. Kita dapat 0.08 kilometer per minit. Okay, so dekat bahagian atas ni kita boleh letaklah. So dekat atas so dekat atas adalah 0.08 kilometer per minit. Okay, per dengan saat. Okay, so nampak tak? Dah sama dah. Yang atas tu kita dah kilometer per minit. Yang bawah pun dah per saat. So jawapan dia adalah 0.08 kilometer per minit per saat. Okay, siap. Okay, so kesimpulannya, awak kena cek satu-satu. Kalau yang atas dah sama, yang bawah dah sama, tak perlulah kita tukar. Tapi jaranglah berlaku macam tu. Biasanya yang atas sama, biasanya yang bawah sama. So bila yang bawah sama, yang atas tu kena tengok unit apa. Sebab itulah pentingnya kita kena hafal yang kami murid semalam matematik tu.
Okey, so yang seterusnya kita nak sambung. Ni contoh dia, contoh soalan dia. Kita tengok pada buku. Okey. Adnan mengayuh basikal dengan laju 8 meter per saat. Okey, lepas tu dia pecut 0.8 meter per saat kuasa 2 selama 5 saat. Okey, dekat sini teacher suka untuk kita keluarkan maklumat dia. Yang pertama, dia kayuh basikal. Dia kayuh dulu kan. So, maksudnya dia punya dia punya laju awal. Okey, lepas tu yang 0.8 ni apa? Nampak je dia punya unit tu kuasa 2 adalah pecutan. U tadi tu laju awal laju awal. Okey, so dia kata 5 saat. 5 saat ni apa? Masa lah. Okey, dia suruh cari laju akhir. Laju akhir dekat sini awak labelkan dengan V. Kita punya formula yang pecutan tadi kan, V tolak U per T. V tu maksudnya laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Jadi sekarang ni nak cari laju akhir. Okey, awak dah diberi pecutan. Pecutan sama dengan V tolak U bahagi T. Okey, so pecutan kita dah ada kan, 0.8 meter. Kalau awak rasa nak tinggalkan sekejap dia punya unit, tak apalah, 0.8. Okey, V kita dah tahu, kita buat V tolak dengan U. U kita 8 per dengan masa 5. Macam algebra, bukan macam algebra, memang algebra. So macam mana nak cari V? Kalau kita terbalikkan ni kan, V tolak 8 per dengan 5 sama dengan 0.8. So nak cari V, naikkan dulu 5 ke atas. So dapatlah V tolak 8 sama dengan 5 darab 0.8. So kita dapat 4 kan. So nak cari V adalah alihkan negatif 8 ke sana. So bila alihkan negatif 8 ke sana, dapatlah 4 tambah 8. So kita dapat V kita 12. Maka laju akhir kita, tadi kita wakilkan dengan V kan, laju akhir kita adalah 12. Untuk unit laju apa? Meter per saat saja, tak ada kuasa 2 pecutan saja ada kuasa 2. So kita punya laju akhir adalah 12 meter per saat. Okey, seterusnya pula contoh kedua, sebuah bas berhenti di hadapan sebuah lampu isyarat. Okey, daripada 2 km per jam. Kita tahu U ni berapa? Duduk dalam masa 12 saat kan. Okey, diberi nyah pecutan. Ingat, kalau nyah pecutan maksudnya dia adalah slow. So bila dia slow, dia punya nilai dia adalah negatif. Okey, negatif 5 km per jam per saat. Okey, so sekarang ni nak cari U. Sekarang ni dia kata sebuah bas berhenti. So bila berhenti ada ni tak? Ada laju tak? Tak ada kan? Okey, so dia punya V dia adalah kosong. Sebabnya mesti dia bergerak dulu baru dia berhenti kan. Okey, so maksudnya dia bergerak dulu baru dia berhenti. So bila yang last tu berhenti, so dia akan jadi laju akhir lah. So U ni dia punya laju awal. Okey, so ingat balik formula kita, V tolak U bahagi T. Okey, so pecutan kita adalah negatif 5 sama dengan, okey, V tolak U. V kita kosong tolak dengan U bahagi dengan 12 saat. Okey, so kita naikkan dia. Kalau awak keliru boleh buat macam ni. Negatif 5. Okey, naikkan dulu 12, dapatlah kosong tolak U sama dengan negatif 60. So nak dapatkan U sahaja, sama ada awak nak alihkan ke sana pun boleh. So kosong tolak U dapat negatif U lah, sama dengan negatif 60. So U sama dengan 60. U tu apa? U tu laju awal. So maksudnya bila laju awal, kita punya unit mestilah 60 km per jam. So U tu 60 lah. Senang saja, awak kena ingat formula saja, V tolak U bahagi T. Okey, last sekali. Sebuah kereta api bergerak dengan laju 300 km per jam. Diperlahankan kepada, okey, so ambil dulu dia punya laju awal dan juga laju akhir. Sebab apa bila dia kata dia bergerak tu, maksudnya yang ni akan jadi, maksudnya
Yang ni akan jadi dia punya U, yang ni dia punya V dalam masa T saat. Kita tak tahu masa dia. Okey, so dia bagi tahu nyah pecutan 2.5. So awak punya pecutan awak adalah negatif 2.5 meter per saat kuasa 2. Okey, lepas tu pula first kali kita punya formula adalah V tolak U bahagi T. T ni masa T ni masa. Lupa nak bagi tahu tadi. Okey, T ni masa. Okey, jadi awak first kali awak kena letak dulu dalam formula. Formula awak apa tadi? Formula awak adalah pecutan kita negatif 2.5 meter per saat kuasa 2 sama dengan V tolak U. V kita kat sini adalah 120 tolak dengan 300. Dua-dua dah sama kilometer per jam. Tak saja kilometer per jam per dengan masa. Masa kat sini adalah T. Dekat sini awak punya keliru sebab dia lain-lain. Kan? Dia ada kilometer per jam. Yang ni kilometer per jam. Yang ni dia punya unit dia lain-lain. Yang ni kilometer per jam. Yang ni meter per S kuasa 2. Jadinya awak kena tukar dulu. So sebaiknya kita tukar yang ni lah, yang kita punya laju ni. So dekat sini kita alihkan kat sini Okey, so 120 tolak 300, so kita akan dapat negatif 180 km per jam. So kita tukar dulu dalam meter per saat. Okey, sebab apa kita tukar yang tu? Sebab kita punya unit untuk time ni adalah dalam saat. Nampak tak? Dalam saat. Okey, lepas tu negatif 180, kalau kilometer sekarang ni nak tukar kepada meter per saat. Okey, so kalau dia punya 180 kilometer per jam per 1 jam, nak tukar kepada meter per saat. Okey, yang atas dia akan jadi macam mana? 180 kilometer pada meter kena darab 1000, jam ke saat kena darab 60. Okey, so bila kita buat yang ni, kita akan dapat negatif 50. Yang atas tadi meter kan, meter per saat. Negatif 50 meter per saat. Barulah kita gantikan dekat sini. Gantikan dekat sini, kita akan dapat negatif 50 meter per saat bahagi dengan masa kita. Kalau teacher buat T tu masa lah, bahagi dengan T saat. Dah sama dah. Semua unit dah sama. So kita boleh ambil sahaja dia punya ni. Okey. So kita boleh buang sekejap dia punya unit. Negatif 2.5 sama dengan negatif 50 per T. Okey, so nak naikkan T dekat atas, dia akan jadi negatif 2.5 T sama dengan negatif 50. So nak dapatkan T, kita akan dapat negatif 50 bahagi negatif 2.5. So kita dapat 20. So dia punya masa adalah 20 saat. Tu sahaja. Bolehlah nanti tengoklah nanti Okey, so yang ni complicated sikit lah. Bukan sikit, banyak jugalah, sebab dia melibatkan banyak penukaran unit. Sebab tu lah awak kena fasih lah untuk tukar unit ni. Dan awak kena alert sikit dengan unit yang digunakan. Kalau dia nak dalam saat, maksudnya mesti awak kena tukar yang benda-benda yang macam tu lah, kilometer per jam tadi kan. Tapi dia punya masa tu dalam saat. So maksudnya awak kena tukar yang jam tadi kepada saat. So kita kena samakan, ataupun lagi senang, samakan dengan pecutan. Kalau pecutan awak di meter per saat, kena buat meter per saat juga. Barulah senang kerja awak. Okey, so teacher rasa sampai di situ saja. So teacher harap awak faham lah. So kat ni disebabkan yang ni video, so awak boleh ulang banyak kali. Kalau ada masalah apa-apa, boleh tanya teacher dalam kelas, ataupun boleh ulang video ni pula. Boleh tengok balik yang atas ni cara nak tukar unit. Untuk lebih lanjut, teacher rasa memang awak untuk penukaran unit ni memang awak kena tengok daripada awal, iaitu video yang sebelum ni.
yang laju tu. Barulah awak boleh faham. Okay, so saya rasa sampai di situ saja. So kita jumpa pula the next time. Okay, bye bye. Assalamualaikum.